Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okay, so semua boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi hari ni semua sihat ke? Sehat je, cikgu. Sihat. Okay, Alhamdulillah. Semua dah cuti kan? Dah raya kan? Cuti je, cikgu. Ya. Ya, okay. Okay, cuti je kan? Raya ke tak raya ke? Sama. Semua orang dapat cuti kan? Semua orang dah seronok lah duduk rumah. Memanglah sekarang pun duduk rumah. Tapi seronok lah dah cuti kan? Jadi hari ni cikgu pun tak nak lah kamu ni baru habis apa raya makan banyak-banyak lemak. Tak nak lah bagi subtopik susah-susah. Hari ni kita nak belajar subtopik yang senang je. Okey, hari tu sebelum kita cuti, kita belajar last kan. Sebelum cuti tu, kita belajar tajuk kebarangkalian juga. Tapi peristiwa pelengkap. Kita belajar macam mana nak kenal pasti peristiwa pelengkap. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana nak kira kebarangkalian peristiwa pelengkap tu. Okey, cikgu bagi ingatkan baliklah, kita ulang kaji sikit. Peristiwa pelengkap adalah peristiwa yang selain daripada peristiwa original tu. Okey, contohlah kita ada peristiwa A. Peristiwa A adalah membeli buah apple. Apa itu peristiwa pelengkap A? Maksudnya peristiwa kita beli buah selain daripada buah apple. Okey, tu peristiwa pelengkap. So hari ni kita nak tengok contoh-contoh soalan macam mana kita nak cari kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, so macam cikgu cakap tadi, akhir pembelajaran ni keluar je daripada kelas sekejap lagi, kamu mesti boleh tahu mengira kebarangkalian peristiwa pelengkap. Kamu mesti tahulah macam mana cikgu bagi situasi, soalan macam mana pun dah boleh tahu dah. Okey, macam mana kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, sebelum kita start, kita ada 3 je formula. Cikgu nak tekankan 3 formula yang memang macam mana pun, soalan susah macam mana pun, kamu akan pakai formula ni sahaja. Okey? Dalam subtopik ni lah cari kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey. Yang pertama, okey, contohlah kita ada kalian peristiwa pelengkap dia mesti ada simbol koma ke atas macam ni. Okey, dia mesti ada simbol koma. Jadi untuk simbol koma ni maksudnya peristiwa pelengkap lah. Okey. Okey, contoh formula pertama. Ada kebarangkalian peristiwa A, contohlah kita ada peristiwa A, okey. Kebarangkalian peristiwa A campur kebarangkalian peristiwa pelengkap A mesti sama dengan 1 sebab jumlah kebarangkalian total kebarangkalian adalah 1. Campur dua ni mesti sama dengan 1. Formula kedua, kebarangkalian peristiwa pelengkap A sama dengan 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. Okey, sebenarnya dua ni kalau kamu perasan, dia formula dia ambil daripada nombor 1, cumanya dia tukar ke kiri ke kanan kan. So apa yang cikgu nak cadangkan, cikgu tak naklah kamu hafal banyak-banyak kan. So kita tengok nombor 1 je. Kamu pegang nombor 1 punya formula saja. Kebarangkalian peristiwa A campur kebarangkalian peristiwa pelengkap A macam mana pun mesti akan sama dengan 1 jumlah kebarangkalian. Okey? Ingat yang tu je. So apa-apa pun soalan, ikut soalan nak tukar kiri tukar kanan memang akan dapat kebarangkalian tu. Okey? Dan yang ketiga, kebarangkalian peristiwa A mesti kosong sampai 1. Dia tak boleh kurang daripada kosong, tak boleh negatif, tak boleh lebih daripada 1. Okey. So far, tiga-tiga formula ni senang ke susah? Senang. Okey, senang. Bagus. Okey. Senang. Okey, senang. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau senang, kita nak buat apa? Kalau semua dah rasa dah faham dah formula ni, kita nak tengok contoh. Okey. Kita tengok sama-sama contoh Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer daripada 1 hingga 20. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Okey, jadi untuk soalan kebarangkalian peristiwa pelengkap, cikgu cadangkan kamu faham apa yang soalan tu nak. Okey, soalan tu boleh bagi situasi ataupun soalan tu boleh senaraikan kamu punya ruang sampel. Macam soalan ni, dia bagi kamu ruang sampel. Okey, kita dah belajar kan kebarangkalian ada ruang sampel. Jadi, ruang sampel S. Okey.
sekarang ni dia bagi ruang sampel S kita adalah set integer daripada nombor 1 hingga nombor 20. Maksudnya ruang sampel kita dalam dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 sampai 20. Now, dia cakap A, peristiwa memilih nombor perdana daripada ruang sampel kita. So, kamu kena tahulah nombor perdana, nombor yang kita boleh bahagi dengan 1 dan dengan diri dia sendiri sahaja untuk dapat nombor bulat. Okey, untuk dapat nombor selain daripada pecahan dengan perpuluhan. Dia tak boleh bahagi nombor lain. Kalau kamu bahagi nombor lain, dia akan dapat perpuluhan. Tak cantik. Okey, tu maksudnya nombor perdana. So, kalau A ialah peristiwa nombor perdana, kamu ambillah nombor perdana, kamu keluarkan daripada ruang sampel ni. Nombor 1 sampai 20. Ada apa dalam tu nombor perdana? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey. Sekarang soalan nak apa? Soalan nak kebarangkalian peristiwa pelengkap A. Kita dah tengok formula tadi. Okey, awal-awal kebarangkalian peristiwa pelengkap A, formula dia adalah sama dengan 1 jumlah kebarangkalian tolak peristiwa kebarangkalian peristiwa A. So 1 tolak kebarangkalian peristiwa A maksudnya bilangan unsur A bahagi bilangan ruang sampel. Bilangan unsur A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan unsur ruang sampel ada 20 lah sebab nombor 1 sampai 20. Okey, jadi 1 tolak 8 per 20, kebarangkalian peristiwa A dapatlah 3 per 5 lepas kita ringkaskan. Okey, jawapan akhir 3 per 5. 3 per 5 ni lah kebarangkalian peristiwa pelengkap A. Okey, jadi faham tak yang ini? Faham cikgu. Faham. Okey, tengok peristiwa original dia apa, fahamkan dulu and then baru faham peristiwa pelengkap dia apa. Daripada situ terus masukkan nilai guna formula dapat. Okey. So semua faham, boleh buat latihan ke kalau cikgu bagi latihan? Boleh je cikgu. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kalau semua rasa boleh buat latihan, yakin je suara semua, kita test. Okey, kita buat latihan. Jadi cikgu ada satu penyelesaian masalah juga. Okey, yang ini cikgu tak nak. Cikgu nak tengok je kamu boleh buat ke tak. Okey, tadi cikgu dah tunjuk kan. Sekarang kita nak tengok kamu boleh buat tak. Cikgu bagi 5 minit, kamu try buat. Okey, apa clue dia kat sini? Kamu kena tengok apa yang soalan nak. Tengok situasi, fahamkan soalan nak apa. Apa tu peristiwa original, apa tu peristiwa pelengkap dan settle pakai formula yang belajar. Okey, so boleh buat sekarang. Okey, dah dapat ke? Ada siapa-siapa dapat? Saya nak tahu jawapan. Ada saya cuba dapat buat apa tu? dah. Saya dapat 9 per 14. Betul tak cikgu? 9 per 14 kan? Ya, 9 per Okey. 14. Okey, kita tengok Kahong, thank you. Kita tengok betul tak Kahong jawab? Masih Betul, 9 per 14. Betul. Okey, ada yang nak bantah ke? Ada dapat jawapan lain ke? Saya pun dapat 9 per 14, cikgu. Okey, bagus, 9 per 14. Jadi kamu dah faham kat sini. Okey, sebab yelah kita dah tengok formula, dah tengok contoh, dah tunjuk dah pun, kamu dah faham 9 per 14. Okey, betul lah. Jalan kira sama ke? Ke jalan kira lain? Sama. Sama. Okey, bagus. Jadi kat sini, okey, cikgu dah tak nak terangkan lah sebab yang ni cikgu nak uji kamu dan kamu pun memang dah dapat betul, jalan kira pun dah betul. Okey, yang ini kita just pakai apa? Nampak ni? Kita pakai formula apa? Okay, so nampak cikgu letak kat sini. Kita kena letak dulu apa peristiwa yang kita nak define, kita nak definisikan tu. Kita letak peristiwa itu and then kita fahamkan dia nak apa. Nampak cikgu letak tanda tanya. Kamu letaklah, kamu senaraikan apa yang dibagi, kamu letak tanda tanya. So kamu tahulah soalan tu nak apa. Bila kamu faham soalan nak apa, konsep dia macam mana, situasi dia macam mana, kamu tahulah, oh yang ni pakai formula ni, yang ni pakai formula ni. Okey, macam kat sini, betul lah kamu dapat semua 9/14. Kita pakai formula yang tadi. Okey, kebarangkalian peristiwa pelengkap sama dengan 1 tolak kebarangkalian peristiwa original. Dapat 9/14. Okey, boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, boleh. Okey. Last sekali.
Okay, kita dah buat contoh. Cikgu dah tunjuk dah macam mana kan. Cikgu dah terangkan formula, dah tunjuk contoh buat penyelesaian masalah. Cikgu dah buat latihan. Cikgu lah, kamu yang buat. Cikgu dah bagi latihan. Kamu buat pun dapat okay. Calculation, step, jalan kira, semua perfect lah kan. Okay, last sebelum kita stop hari ni. Okay, cikgu nak tanya satu soalan. Satu soalan simple je sebelum kita berhenti. Okay, bagaimana untuk mengira kebarangkalian peristiwa pelengkap? Lepas buat latihan banyak kan, buat contoh semua. Okay, macam mana nak kira kebarangkalian tu? Ada siapa-siapa nak jawab? Saya cikgu. Okay, Putri. Macam mana nak kira? Cara untuk mengira kebarangkalian peristiwa pelengkap adalah dengan peristiwa pelengkap sama dengan 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. Betul tak cikgu? Yes, betul. Okay, terima kasih Putri. Betul, betul sangat. Okay, so Putri ni dia jawab untuk yang macam dalam buku teks. Macam kita belajar lah, memang betul. Okay, kalau kita ada peristiwa A, macam mana nak kira kebarangkalian peristiwa pelengkap A sama dengan 1 tolak kebarangkalian peristiwa A sendiri. Dapatlah. Okay, tapi satu lagi cikgu nak pesan sebelum kita habis. Satu lagi, ingat formula yang tadi, yang satu lagi tu. Kebarangkalian peristiwa A campur kebarangkalian peristiwa pelengkap A, macam mana pun akan sama dengan jumlah kebarangkalian, which is 1. Okay. Okay, hooray. Okay, nampak Tupai pun dah pandai membaca. Maksudnya dah habislah kelas hari ni. Okay, so okay, macam biasa kerja sekolah cikgu akan forward lepas ni dalam WhatsApp group. Okay, tu je. Terima kasih semua sebab datang kelas cikgu hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Jangan lupa duduk rumah COVID ni.